Hari tu saya ada buat Instagram poll pasal macam mana bayaran kita bertambah bila ada moratorium, dan beberapa ramai yang tahu. Dalam 80% tak tahu. Jadi saya tanya kawan-kawan bank saya, dan ini merupakan nota-nota saya berkenaan moratorium. Okey, so dalam video kali ini saya nak fokuskan hanya untuk mortgage. Untuk mortgage, diguna kaedah reducing balance. Maksudnya, jumlah interest yang dikenakan bergantung kepada amount of balance yang ada dalam account. Katakanlah kita ada sejumlah principal ataupun ni katakanlah hutang kan. Kalau ni harga rumah yang kita beli, awal-awal ni dia akan tolak banyak interest dan dia akan tolak sikit principal. Lepas tu sebab dia dah tolak principal, next one dia akan tolak kurang sikit interest, lepas tu dia akan banyakkan sikit principal. So kat sini baki hutang banyak dan dekat sini baki hutang sikit. So apa jadi ialah katakanlah dekat sini kita akan bayar contohnya banyak ni. Lepas tu dekat sini kita akan bayar lagi banyak ni. Dekat sini kita akan bayar lagi banyak ni. So sebab baki ni makin lama makin sikit, interest yang dikenakan juga makin lama makin sikit. So bila ada moratorium, apa yang jadi ialah stop bayar duit dekat sini. Katakanlah kita tak ubah jumlah interest ataupun jumlah principal dia ni. So ni total interest yang kita bayar dalam masa 30 tahun ataupun apa-apa, ataupun, dan inilah jumlah harga rumah lah yang ada. So, kita nak tengok apa yang jadi dekat sini, macam mana bank kira lebihan bayaran tu masa ada moratorium. So bank ada cakap beberapa benda. Nombor satu, dia cakap yang interest akan still teraccrue. Nombor dua, dia kata interest tidak akan di compound. Okay, so untuk kira jumlah interest teraccrue, kita kena kira ikut jumlah baki hutang kali interest sebulan kali 6 bulan. Contohlah ni tempoh lah. So ni tempoh moratorium. Dalam kes ni Maybank ada bagi contoh, dan saya nak gunalah untuk contoh ni untuk kira betul tak yang ni ialah jumlah interest yang kita akan tambah disebabkan oleh moratorium. Kalau kita tengok Maybank punya kiraan, so ni yang saya nak kira ni cuma approximate saja, plus or minus dalam 5%, macam tu lah. Dia punya perbezaan dia takkan banyak sangat. Jadi kita katakan jumlah interest teraccrue, kita tengok. Okay, so dia kata so bila kita nak kira mortgage ni, kita tengok balance yang dekat sini, baki hutang dekat sini. So dia kata baki hutang kat sini 1,374,99. So kali interest rate, so ni baki hutang, ni interest rate 3.25% bagi 12 kali 6 bulan. So kalau kita kira, kita akan dapat kalau kita kira kita akan dapat RM2681.23. Okey. Tapi kalau kita tengok beza ni dengan ni, beza ni ada RM6,004. So kalau kita tengok beza ni kat sini dengan kat sini, RM6,004. Kalau macam lebih sikit je daripada sini, dan tak apalah, tapi ni banyak beza dia. So interest accrue ni ialah 2,600. Macam mana dia boleh jadi RM6,004? Itu yang kita nak tengok kat sini. So kalau kita tengok conventional dulu, kita ada moratorium, lepas tu jumlah interest, jumlah principal, dan kita ada interest accrue ni. So katakanlah kita ambil interest accrue ni kat sini. So ni kita kata interest teraccrue. Okay, lepas tu apa jadi ialah bank, kalau kita tengok kat sini, dia panjangkan tempoh jadi 31.3 tahun. So daripada kat sini kita tak bayar terus, kita panjangkan lagi. Okay, katakanlah kita panjangkan lagi. Okay, kat sini. So apa jadi kalau ikut kiraan dalam konvensional? Apa dia buat ialah, ingat masa kat sini, katakanlah kita dah pun bayar. So ni kita dah bayar, contoh so ni kita dah bayar. Jadi kita ada yang ni adalah baki. So interest teraccrue ni dia masukkan dalam baki. So baki ni jadi
panjang sikit. So interest rate accrue ni dia jadi sebahagian daripada baki. Dan sebab dia jadi sebahagian daripada baki, interest yang kena dekat tempoh ni kat sini dia akan jadi lagi banyak. Sebab baki dia makin banyak kan. Apa jadi ialah dia akan buat macam ni balik. So dia akan just tambah bayaran lah dekat sini, tapi dia akan still ambil lagi banyak interest dekat sini. Okey. Kesan dia apa? Kesan dia ialah daripada interest yang teraccrue dekat sini, dia akan ada pertambahan interest teraccrue daripada asal-asalnya yang dekat sini. So ni just daripada penambahan baki yang ada. Okey. Dan sebab bila kita tambah dua-dua ni, dia dapatlah something like RM6,040 sebab dia tambah tempoh moratorium. So secara mudahnya dia tambah interest teraccrue kepada baki, kemudian daripada situ dia boleh charge interest lebih sebab baki dapat lagi banyak, dan daripada situ dia akan dapat jumlah interest yang bertambah. Okay, so itu konvensional. Kalau dalam kes Islamik, apa yang terjadi ialah dia akan still ada interest teraccrue, tapi dia tak panggil interest, dia panggil untung. Okey, so Islamic punya case dia tak boleh masukkan kepada baki. So baki dia akan sama, tapi beza dia ialah apa dia buat ialah bila dia kita bayar balik kat sini, dekat sini yang kita bayar balik ni tempoh tambahan, dia akan bayar untung ni dulu. Ingat untung ni kalau kat sini awal-awal ni kan banyak kan daripada portion ni, so dia akan letak ni untung ni dulu. So kita akan bayar semua untung tambahan ni awal-awal bila kita mula bayar balik hutang kita. Okay, tapi masa kita bayar untung tambahan ni dekat sini, apa jadi ialah masih ada jumlah untung yang ditambah pada kawasan ni. Jadi apa jadi pada hutang kita, so dia akan tambah untung kat sini yang perlu dibayar, tambah lagi untung sini yang perlu dibayar. Jadi dia still akan tambah kat sini, tambah kat sini, tambah sini, dan akhirnya so daripada untung tambahan moratorium tu, daripada untung tambahan moratorium, dia akan ada lagi satu untung tambahan sebab dia dah adjust schedule, sebab tukar schedule. Jadi beza antara bayaran Islamik dengan bayaran konvensional ni dia takkan banyak beza, walaupun kaedah dia berbeza. Okey, so dalam secara mudahnya dalam Islamik dia takkan tambah masuk dalam prinsipal, tapi dia akan suruh kita bayar hutang ni dulu. Masa kita bayar untung tambahan ni, dia still akan charge untung pada kita. So last sekali dia punya jumlah yang kita bayar dia lebih kurang sama je. Jadi itulah cara bank, secara mudahnya cara nak tahu macam mana bank kira additional duit yang kita kena bayar sebab kita ambil moratorium.